saya Jelamin Azim Ilmuda Matrik Kadir bin Hamid 2011-866 Ilmuda. Assalamualaikum, nama saya Azri. Nombor mencik saya ialah 2011866. Rasa-rasanya tahu tak apa yang saya akan kongsikan pada hari ini? Ya, betul. Ia berkenaan Korea. Tetapi secara spesifiknya ialah berkenaan dengan Hallyu. Iaitu Hallyu sekarang ini sudah bermaharajalela di jiwa remaja Malaysia. Korea pada dasarnya adalah negara yang homogen, manakala masyarakatnya ialah heterogenis, di mana mereka sangat dominan dan kuat pengaruhnya. Homogen di sini bermaksud keseragaman yang mana terdiri daripada bahagian-bahagian atau unsur-unsur yang sama jenisnya. Bagi mereka, pembentukan jati diri, pengukuhan bahasa dan budaya nasional bukanlah satu cabaran yang besar bagi mereka. Oleh itu, saya merancang dengan teliti Hallyu dilahirkan. Apa sebenarnya Hallyu ini? Apa yang menyebabkan peningkatan kajian berkenaan Hallyu? Hallyu atau gelombang Korea dengan izin Korean Wave adalah istilah bagi penyebaran budaya Korea pada peringkat global. Gelombang Korea ini adalah fenomena global di mana beberapa komuniti termasuk Malaysia telah menerima produk Korea yang merangkumi budaya Korea, muzik pop, K-pop, drama, filem, permainan video dan banyak lagi. Tambahan pula, strategi ini disokong oleh syarikat tempatan ternama termasuk Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan. Bahkan, syarikat besar juga terlibat seperti Hyundai, LG, Samsung bersama agensi muzik mereka seperti JYP Entertainment, SM Entertainment dan YG Entertainment. Pihak swasta ini sanggup melabur secara besar-besaran untuk memasarkan produk yang menguntungkan ini. Oleh itu, lebih mudah untuk projek Hallyu dilaksanakan. Akibatnya, negara yang dilanda demam Hallyu ini mendorong masyarakat mereka untuk mempelajari bahasa dan budaya Korea. Korea juga menggunakan strategi dengan bijak untuk mempromosikan budaya Hallyu mereka ke negara-negara Islam seperti Malaysia. Menurut Choi 2010, Malaysia iaitu pengurusi kepada Pertubuhan Negara Islam OIC telah banyak membantu mengembangkan Hallyu ke negara Timur Tengah. Kini, kimchi dan bulgogi, makanan tradisional Korea telah mula dihidangkan di restoran-restoran Korea di Malaysia seperti Chonchon, Mr. Dalgabi, Gangnam Style Restaurant dan banyak lagi. Oleh itu, kita tak perlu nak pergi ke Korea untuk merasai sendiri makanan tradisional mereka kerana segalanya sudah ada di Malaysia. Persoalan yang pasti timbul adalah apa punca Hallyu ini muncul? Apa yang menyebabkan rakyat Malaysia, khususnya remaja, sangat mengagumi Korea ini? Menurut Hasnaduddin dan Zarahni Ahmad 2011, kejayaan utama Hallyu adalah akibat daripada siri televisyen Winter Sonata 2003 yang disiarkan di NTV 7. Siapa yang tak tahu drama siri Winter Sonata ini? Kisah pengorbanan dan cerita sejati yang dilakukan hebat oleh Bae Yong Joon dan Choi Ji-woo itu amat menyentuh hati penonton, termasuk diri saya sendiri. Malah, berkas penggambaran drama itu yang ditumpuan pelancong sehingga ramai peminat segi drama ini mengimpikan perjalanan ke Korea. Antara lokasi penggambarannya ialah Pulau Nami. Ia merupakan tempat carikan penonton yang mesti dikunjungi untuk melihat sendiri keindahan taman yang menjadi saksi percintaan pelakon-pelakon Winter Sonata. Seterusnya, saya akan bawa awak semua ke muzik Korea, iaitu K-pop. Saya pasti semua yang menonton saya sekarang ni tahu apa itu istilah K-pop. Tapi perlu ke saya tahu apa itu K-pop? Boleh saya beritahu sedikit saja, okey? K-pop ialah salah satu aliran muzik yang popular yang berasal dari Korea Selatan. Sebenarnya besar kumpulan artis dan pemuzik di Korea Selatan menggunakan aliran muzik ini. Ia merupakan gabungan dari hip-hop, elektronik, R&B dan pop. Aliran ini telah menjadi cabang budaya bagi tidak kira orang dewasa ataupun muda di seluruh dunia. Disebabkan itu, mereka ini, setiap lapisan umur ini amat menggilai artis yang membawa aliran ini seperti J-pop, BTS, Blackpink dan ramai lagi. Penampilan artis yang cantik dan tampan, pagi rancak bersama tarian yang menarik dan vokal yang bertenaga menjadikan lagi mereka ini khususnya digilai oleh remaja yang sentiasa dapatkan hiburan. Selain itu,
Gaya rambut, pemakaian, perhiasan mereka juga menjadi ikutan. Kini, lagu-lagu Korea bukan sekadar diminati, dihafal sahaja oleh pemilik-pemilik K-pop ini. Malah, setengah daripada mereka sanggup berhabis RM1 yang banyak untuk membeli dengan izin merchandise, baju, singgah hati dan sebagainya. Tidak cukup dengan itu, mereka tidak akan melepaskan peluang untuk membeli tiket konsert dan menyaksikan artis Korea di pentas. Malah, ada yang lebih hebat sanggup membeli tiket penerbangan bersama tiket konsert untuk menyaksikan persembahan penyanyi pujaan mereka di Seoul ataupun di Jakarta atau di Singapura dan banyak tempat lagi di luar negara. Bertitik tolak dengan sikap peminat K-pop ini, mereka secara tidak langsung akan dilabel sebagai orang yang fanatik. Fanatik bermaksud suatu bentuk kepercayaan yang berlebihan yang akhirnya banyak menimbulkan keburukan kerana dianggap suatu kegilaan. Setengah peminat Korea, terutama K-pop, sering menggunakan waktunya selama berjam-jam di hadapan komputer ataupun di telefon pintar untuk membincangkan mengenai artis kegemaran mereka sehingga ke perilaku obsesif yang berlebihan, iaitu mengendap atau stalking. Hal ini menyebabkan ramai masyarakat membentuk stereotip terhadap peminat K-pop ini, di mana mereka ini dianggap selalu bersikap berlebihan, gila, histeris, obsesif, ketagihan dan taksub. Stereotip tersebut antaranya dapat dilihat dalam kehidupan di alam maya. Mereka secara terang-terangan dapat menyatakan rasa sayang, cinta pada idola mereka dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Namun saya percaya setiap putus balik itu pasti ada saluran yang menolong untuk menyebarkannya. Jadi, bagi isu Hallyu ini, dunia tanpa sepadan dan arus globalisasi yang semakin meningkat memudahkan lagi penyebaran Hallyu di serata dunia termasuk di Malaysia. Kehadiran internet serta jejaring sosial yang ada sangat membantu industri muzik K-pop dalam mempengaruhi penonton dan peminat yang lebih luas. Ditambah pula dengan laman sesawang seperti MySoju dan Korean Fan Club yang membolehkan peminat-peminat K-pop ataupun peminat-peminat drama Korea ini membuat turun drama ataupun muzik dengan cepat. Selain internet dan jejaring sosial, laporan akhbar seperti Hari Metro, Utusan Malaysia dan Berita Harian yang banyak melaporkan mengenai aktiviti, drama dan muzik Korea juga membantu menyebarkan Hallyu ini. Pada masa yang sama, Farihat 2010 turut melaporkan Demam Korea di Era FM. Nazrin Noran iaitu pengurus saluran Era FM mengakui kebanyakan pendengar memilih lagu Korea sebagai pilihan mereka di Era. Di pihak televisyen pula, TV3 selain NTV7 turut menayangkan semula drama Mita Sonata yang telah berjaya meraih 1.3 jumlah penonton pada setiap episod sewaktu disiarkan pada waktu perdana seperti waktu tengah hari. Wah, ramai sungguh kan? 1.3 juta tu. Daripada tadi sebenarnya saya sebut Mita Sonata. Ingat lagi tak adik-adik dalam cerita tu? Jom saya bawa sedikit adegan dalam video saya ini. Jom. 야 강준상, 오늘 일 고맙단 말 안 해도 돼. 너 아니었어도 그랬을 거야. 먼저 간다. 잘 가. 야 강준상! 약이나 똑바로 발라. 하루에 3번씩 잊어버리지 말고. Seronok tak? Terubak rindu tak tengok adegan Mita Sonata tu? Tapi saya tunjuk sikit je lah. Kalau nak panjang boleh tengok dekat YouTube. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada inisiatif Presiden Pertubuhan Pelancongan Korea KTO dalam menyemakkan lagi Hallyu. Presiden KTO iaitu Oh Ji-chul telah menjemput secara rasmi juara Akademi Fantasia ketiga iaitu Maui dan isterinya Ikin pada bulan November untuk menjadi duta kehormat KTO untuk mempromosikan lagi Korea dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui promosi yang dilakukan oleh Maui dan isteri Korea yang mencetuskan lagi semangat dan minat orang Malaysia terhadap Korea. Dalam program tersebut, banyak sangat aktiviti yang dijalankan oleh mereka seperti menikmati musim sejuk Korea termasuk bermain ski, mencuba bibimbap dan kimchi yang agak popular di Korea, dan mereka juga tak lupa untuk mencuba kostum tradisional Korea yang dibuat oleh pelakon Lee Yang-hee
dan dinamakan sebagai hanbok. Baju ini yang diberi nama hanbok. Namun, pernah atau tidak kita terfikir mengenai faktor yang menarik remaja Malaysia sehinggakan obses terhadap Korea, khususnya drama dan muzik Korea, sehinggakan ramai pengarah drama Malaysia sekarang ini mengikut cara penghasilan drama Korea seperti drama Coffee Prince, lakonan Zainanik dan Fatah Amin. Terdapat beberapa faktor penarik remaja Malaysia terhadap drama Korea yang juga disokong oleh kajian Nur Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad 2011. Graf ini menunjukkan 42.6% remaja menyatakan plot cerita adalah faktor penarik utama untuk mereka menonton drama Korea. Salah satu kelebihan drama Korea ialah hampir semua drama bergenre romantik akan berakhir dengan kebahagiaan. Ini bersesuaian dengan selera remaja yang gemar mengimpikan semua perkara yang indah dan baik sahaja. Seterusnya, 25.5% remaja memilih faktor pasrupa pelakon-pelakon yang tampan dan jelita. Selain itu, diikuti 21.6% remaja Malaysia tertarik dengan drama Korea kerana pemandangan yang cantik atau latar tempat drama tersebut. Di samping itu, 9.4% remaja Malaysia memilih tema cerita dan akhir sekali 12.3% bersetuju pengaruh media menjadikan mereka tertarik terhadap drama Korea. Selain drama, muzik juga mendapat tempat di hati peminat Asia. Namun, apa yang buatkan rakyat Malaysia khususnya remaja amat tertarik kepada muzik Korea? Dari rajah yang saya paparkan, 36.5% responden menyatakan lagu yang enak didengari menjadi faktor penarik utama. Lagu-lagu Korea yang harmoni dengan kombinasi suara secara berkumpulan sangat menarik untuk didengar. 24.2% responden pula mengatakan bahawa tarian yang menarik menimbulkan rasa minat terhadap K-pop. Jika kita perhatikan, tarian yang dipamerkan amat bertenaga sehingga menaikkan semangat penonton untuk menyokong mereka. Seterusnya, 18.1% responden mengatakan rupa paras artis yang tampan dan jelita dapat menjadi faktor penarik pada K-pop. Sekali lagi, ini menjadi faktor penarik yang penting. Kalau diperhatikan, majoriti artis Korea sama ada pelakon maupun menyanyi mempunyai bentuk badan yang langsing, muka yang rupawan serta baju, kasut dan rambut yang moden dan bergaya. Akhir sekali, rentak pop yang segar dan pengaruh media merupakan dua lagi faktor yang menjadi penarik remaja Malaysia terhadap muzik Korea. Kamsahamnida. Kenapa pula saya sebut perkataan Korea ni? Ini menunjukkan Hallyu telah berjaya membawa masyarakat Malaysia untuk mengenali bahasa Korea terutamanya pelajar seperti saya. Hal ini kerana hubungan Malaysia dengan Korea sudah berkembang kepada hubungan ekonomi dan pendidikan tinggi. Menurut kajian Churchill 2010 yang mengatakan polisi pandang ke timur sebenarnya telah membuatkan hubungan Malaysia Korea bertambah teguh. Polisi ini menekankan kepada 4 kategori dan salah satu kategorinya adalah pendidikan tinggi. Ia merupakan salah satu langkah untuk membuatkan masyarakat Malaysia mengenali bahasa Korea. Sebab itu kalau kita perasan, sebilangan universiti awam telah mewajibkan pelajarnya untuk mengambil bahasa ketiga seperti bahasa Korea, bahasa Jepun ataupun bahasa Mandarin sebagai syarat wajib untuk bergraduasi seperti UM, UKM dan UiTM. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penerimaan bahasa Korea terhadap pelajar, satu soal sedik ringkas oleh Nur Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad 2011 telah dijalankan ke atas 310 orang remaja Malaysia dan juga penuntut universiti awam. Dengan satu soal sedik ini, ia memberikan gambaran awal walaupun respondennya kecil, namun ia masih boleh mewakili golongan remaja di Malaysia. Jadi, jom sama-sama kita melihat graf bar ini. Berdasarkan rajah ini, kaum yang paling suka belajar bahasa Korea ialah kaum Cina dengan mencatatkan 93.5% responden, diikuti 88.9% remaja India, 69.5% remaja Melayu dan 63.6% remaja lain-lain. Tidak nafikan bahasa Korea mendapat pengaruh besar dari bahasa Cina. Ini menyebabkan remaja Cina tidak sukar untuk mempelajari bahasa Korea. Disebabkan apa? Disebabkan faktor keserumpunan genetik dan bahasa juga telah menarik minat remaja Cina terhadap bahasa Korea.
Ujangan sebatal ini jelas menunjukkan minat remaja Malaysia untuk mempelajari bahasa Korea sehingga mereka boleh memahami dan bercakap dalam bahasa hangul, iaitu bahasa Korea. Hal ini secara tidak langsung mampu memberi kesan positif terhadap kehidupan seseorang. Jadi saya akan ceritakan satu kisah ini. Baiklah, seorang pelajar tahun akhir jurusan Biokimia dan Sastra dan Bahasa Korea University of California, Berkeley, iaitu Izzat Zuhaili Abdul Hamid yang berusia 22 tahun telah mengharumkan nama Malaysia atas kemenangan beliau dalam Korean Speech Contest 2020 anjuran Pusat Kebudayaan Korea Los Angeles. Beliau telah menewaskan 200 peserta di seluruh Amerika Syarikat. Katanya, beliau menyertai pertandingan itu secara tidak sengaja selepas menyahut cabaran pencarahnya. Namun, tidak pernah terfikir kebolehannya menguasai kemahiran berbahasa Korea mampu mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Kerana kebiasaannya, beliau hanya merakam dunia berbahasa Korea hanya sekadar untuk hiburan, untuk diri sendiri dan pengikutnya di platform Twitter. Dalam pertandingan tersebut, setiap peserta perlu memberi ucapan selama 3 minit berkenaan budaya orang Korea. Kebolehan bertutur dalam bahasa Korea dengan baik dan kejayaan yang dicapai oleh anak bongsu daripada dua adik-beradik ini disebabkan minat dan latihan yang berterusan setiap hari selama lebih 2 tahun dalam pengajiannya. Setelah mengupas segala aspek halu ini dengan mendalam, jelaslah bahawa gelombang Korea ini sudah bermerajalela di dalam jiwa remaja Malaysia. Selain itu, perkara yang perlu diberi perhatian juga ialah Hallyu mampu mainkan peranan dalam mengembangkan bahasa dan budaya Korea dan seterusnya memberikan kesan positif pada sosial budaya mereka. Kita boleh lihat dengan lensa yang terang juga bahawa masyarakat Korea amat bangga dan mengagumi bahasa Hangul. Ini bermakna mencintai bahasa sendiri adalah satu kewajipan rakyat sebuah negara dan mengetahui bahasa asing boleh melonjakkan seseorang ke tahap yang lebih baik. Pendapat mengenai semangat cintakan bahasa kebangsaan seharusnya dapat dihayati oleh masyarakat Malaysia juga. Malangnya tidak berlaku di negara kita. Seseorang yang agak kolot dan boleh berasa malu jika gagal berbahasa Inggeris. Namun, tak malu pula jika tidak mahir dalam bahasa Melayu dan merojakkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jika perkara ini berlaku secara berterusan, bukan sahaja imej bahasa Melayu sedikit tercemar, tapi kita juga akan gagal untuk menarik perhatian orang luar untuk mengagumi bahasa Melayu. Sesungguhnya, strategi Hallyu atau gelombang Korea ini perlu dijadikan pengajaran dan panduan kepada kita, khususnya Kementerian Pelancongan untuk bersama-sama menyusun strategi menjayakan Malaysia Truly Asia sebagai komoditi budaya agar turut diterima di peringkat antarabangsa sebagaimana Hallyu. Secara dasarnya, apa yang hendak dipamerkan mestilah mempunyai nilai, lambang dan jati diri Malaysia. Dengan ini, bahasa dan budaya Malaysia juga mampu dikembangkan, disebarkan secara global bersama projek MTA sebagaimana Korea Selatan. Walau bagaimanapun, ingat, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Izzah Azrin. Sehingga jumpa lagi. Bye. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum.